إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهادي هادي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أما بعد. Kesurat 5. Maka nyata daripadanya Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Maka nyata daripadanya, daripada hadis, ya kita baca dulu. Ya mafhumnya Nabi bersabda, Islam tu dibina di atas 5 perkara. Ya kita sebut sebagai rukun Islam. Nyata daripada hadis rukun Islam itu bahawasanya orang-orang yang tidak mengerjakan 5 perkara tersebut itu, siapa-siapa di Islam ia ada kemampuan, tiba-tiba tidak buat 5 perkara ia tersebut, kalau hak tidak mampu tu, hak tu luar perbincangan lah. Orang yang tidak mampu puasa, tidak mampu mengeluarkan zakat, hak tu dia tak buat kerana tak ada kemampuan. Ini kita berkecek orang yang mampu tiba-tiba tidak buat. Mereka itu tidak ada asas dan tunjang pada agama Islam. Tidak ada asas dan tidak ada tunjang. Hak tula tu asas dengan tunjang ataupun tapak pada agama Islam. Dia tidak mengucap, tidak semaya, tidak puasa, tidak ada asas pada agama. Nah, itu adalah kewajipan yang mesti dia buat. Mengucap 2 kalimah syahadah, mendirikan semaya, mengeluarkan zakat, puasa, tiba-tiba dia tidak buat, dosalah dia. Nah, dosa. Supaya perbincangan ulama berkenaan imannya Abu Talib. Siapa dia Abu Talib ni? Pak saudara lah, pak saudara Nabi. Dia duk jaga Nabi di Mekah ketika awal-awal Islam ni 2 orang. Dari segi ekonomi, isteri Nabi Sayyidatina Khadijah. Dari segi politik pemerintahan, Sayyidina Abu Talib. Abu Talib, pak saudara Nabi. Ada ulama tulis kitab khusus berkenaan dengan imannya Abu Talib. Abu Talib ni dia mati dalam keadaan kafir lah. Mati dalam keadaan kafir. Tapi panjang pula lah perbincangan para ulama berkenaan Abu Talib ni. Sebab dia dari segi pegangan dia beriman kepada Allah. Jadi dia yakin. Dan dia mengakui pun barang yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengakui. Cuma dia tidak mengucap. Dia tak mengucap. Sebab dia tak mengucap tu supaya
pok-pok ketua-ketua kafir Quraisy ni, muka dia pun ketua, salah seorang ketua Quraisy. Kalau dia masuk Islam, pok-pok ketua-ketua Quraisy ni akan terhormat adalah dia nya. Maka payah bagi dia untuk jaga Nabi. Pok-pok kafir Quraisy ni tidak ngenak Nabi ni sebab duduk segar dengan Abu Talib ni. Dia menipu ketua Quraisy, lagi pula dia ni tak masuk Islam pun. Jadi atas dasar bersaing, atas dasar sama-sama gu ni, dia tak ngenak lah ke Nabi. Abu Talib ni dia tak masuk Islam walaupun dia yakin Allah Ta'ala tu sebagai Tuhan, bagi yang Nabi bawa ni betul, dia percaya. Dia mengakui pun benda tu kepada Nabi. Cuma dia tak masuk Islam sebab kalau dia masuk Islam, pok-pok ketua Quraisy ni tidak hormat dah dia, tak ada rasa segar dah ke dia akan ngenak Nabi. Dia tak ngucap. Percaya dia percaya. Dari segi kepercayaan dia percaya. Bahkan banyak syair-syair yang dibaca oleh Abu Talib. Orang zaman dulu, zaman Arab Quraisy dulu juga, dia biasalah syair ni biasa. Banyak syair-syair yang dia tulis yang menunjukkan dia ni beriman. Banyak syair-syair dia. Sebab itulah para ulama pun bicara antara qaul yang dibawa oleh para ulama, Abu Talib ni dia dikira Islam sebab pegangnya dia betul. Cuma dia dosa kita mengucap. Dia dosa kita mengucap. Dia mukmin tapi bukan muslim. Mengucap ni dia kita tengok dah dulu. Tujuan daripada mengucap untuk sebagai dalil kepada orang ramai. Orang ramai boleh tahu kata kita ni Islam cek lagu mana mengucap. Bila orang ni duk mengucap, cek orang Islam ni, bukan orang kafir ni. Tapi mengucap sekadar untuk buat dalil kepada orang ramai. Hak sebenarnya iman ni baru dalam hati. Pegangnya kita, kalau mengucap sekalipun tapi pegangnya kita tu tak percaya ke Allah ke Rasul, jadi Islam tak jadi. Tak jadi juga. Dia tak percaya, orang munafik lah, tak percaya kepada Nabi tapi dia mengucap. Dia tak jadi, iman dia tu tak jadi. Hak dia ni pula Abu Talib ni percaya. Mengucap tak sih. Mana dia tinggal satu rukun Islam. Supaya tinggal semaya tu. Nampak? Orang tinggal semaya, dia ni tinggal mengucap. Tapi kepercayaan dalam hati dia cukup. Ya lah. Itulah kata tu. Mungkin dia buat secara sembunyi, mungkin lah. Dari segi pegangnya hati dia betul. Sebab tu antara hasil kesimpulan daripada perbincangan para ulama, Abu Talib ni mukmin, dia termasuk orang yang beriman. Cuma tidak dihukum Islam pada zahir sebab dia tak mengucap. Maka dia akan diseksa dalam neraka kita mengucap. Kemudian dia akan masuk syurga juga, Abu Talib ni. Sebab iman dia ada. Iman dia ada. Supaya tadilah orang hak iman tak ada tiba-tiba mengucap jadi dah Islam, tak jadi. Cuma pada zahir kita kena hukum Islam sebab dia mengucap, tapi dalam hati dia tu tak percaya kepada Allah, tak percaya kepada Rasul. Ada ya orang-orang hak tidak cukup asah agama, asah akidah, pergi ngaji ke luar negara gapo nu, tiba-tiba masuk agama lain. Na'udzubillah. Tubik agama Islam masuk agama lain. Tapi dia klik mula Malaysia tu dia nyamalah depan mak ayah dia. Walau Islam lagi lah. So mengucap dia mengucap, tapi kepercayaan hati dia tak ada dah. Zahir kita kena hukum Islam, mati kena mandi urus cara Islam. Hakikat di hari akhirat kafir.
Abu Talib ni terbalik. Abu Talib ni terbalik. Iman dia ada, iman dia ada, cuma tak mengucap. Jadi pada zahir tak boleh hukum Islam sebab dia tak mengucap. Tapi pada hakikat beriman dia pada Allah. Maka dihukum syurga juga akhirat esok. Dia dosa kita tak mengucap, bukan tak beriman. Tak beriman kafir. Dia beriman cuma tak mengucap. Itu pegangnya berkenaan dengan Abu Talib. Hadis-hadis pun banyaklah para ulama bawa. Itu kalau bahas berkenaan keimanan Abu Talib. Itu asas. Iman tu hak rukun hak sebenar, rukun hakiki. Hak ngucap rukun Islam ni, ngucap semaya ni rukun urfi, cabai. Tak buat hak ni dosa, tapi kafir tak jatuh. Tak semaya. Selagi dia pergi semaya tu wajib, dosa dia tak semaya tapi kafir dah. Tak bayar zakat, tak puasa, tak jatuh kafir. Semaya dah. Zakat buat, puasa bayar, buat. Mayat dah. Masuk ada orang fasik lah. Orang fasik, orang yang mengekali dosa besar. Mengekali dosa besar. Supaya tu imaduddin, yang agama. Kalau lain nanti nak tepek di dia ya. Tiba-tiba semayat dah, tapi puasa, puasa. Zakat bayar. Mana? Sedekah pun semangat dia. Qasidah minat. Minat qasidah. Mayat dah. Jadi tiada agama tu tak ada. Semaya tu tiada agama tak ada. Bila tak ada tiada ya, ibadat-ibadat lain ni memberi kesan dah. Memberi kesan kepada ibadat-ibadat lain. Seperti rukun Islam tu seperti binaan-binaan yang tidak ada asas dan tunjang. Tak buat ni supaya tak ada asas, tak ada ni asas agama. Maka adalah binaan itu menjadi runtuhlah. Mugah ni rukun. Seumpama rumah ke, kalau dia tak ada, runtuhlah rumah tu. Kalau akidah tu tapak dia usuluddin. Tapak rumah tanah tu. Kalau tak ada tanah nak buat rumah peti hari lagi tak boleh. Walaupun seming beli dah, kayu beli dah, tukar pun ada, cukup kat dah. Pasir ke sapar tu, pasir 3 lori, seming selori. Boleh start dah tu. Tukar tanya, "Pas nak buat mana ni?" Tanah tak ada lagi. Lepas tu apa dah beli seming, beli tanah dulu lah. Tu akidah. Akidah dulu. Itu 3 tu disebut sebagai syariah. Dia kata syariah 3 ni lah. Akidah sebagai tapak. Kemudian rukun Islam tu dari segi fiqhnya, fiqh, kemudian hiyah atau tasawuf. Hiyah ni, tasawuf ni seolah atap. Tak sewi punah. Kalau tak ada atap juga punah habislah bagi dalam rumah. Maka atap tak sewi punah. Tasawuf tu tak sewi punah ibadat kita. Pahala tu tak sewi hangus, seolah atap. Maka 3 ni akidah, fiqh, tasawuf, inilah disebut sebagai syariah. Syariat. Ia diwajibkan, ia disyariatkan. Inilah syariat.
Kita ada 3 ni dipanggil berpegang dengan syariat. Bila kita cukup dah akidah, fiqh, tasawuf, berpegang dengan syariat, dinamakan kita ni telah makrifat, telah mengenal Allah. Kenal tu. Cuma makrifat ammah, makrifat orang awam. Tapi padahlah kelas kita, muka kita orang awam je. Kau tu wali kita. Orang awam lah. Maka orang awam ni ya, akidah, fiqh, tasawuf, dia bersyariat. Kita ada 3 ni, dia panggil makrifat, makrifat ammah, makrifat orang awam. Memanglah kelas kita orang awam. Cukuplah. Nah, biasanya ada orang sebut syariat, tariqah, hakikat, makrifat. Biasanya ada 4 perkara tu: syariat, tariqat, hakikat, makrifat. Syariat ni hak mana? 3 ni lah syariat. Syariat. Bila cukup 3 ni, kita adalah makrifat. Mengenal, dinamakan kita ni mengenal, tapi mengenal ammah, mengenal orang awam. Pada dengan kedudukan kita sebagai orang awam. Cukup, lepas dah kewajipan kita. Bila cukup ni, barulah kita boleh kecek. Kalau mati pun boleh kejam atau rapat. Dah cukup dah. Tu dah. Kalau tak cukup ni, tasawuf tak tahu mana. Tasawuf tu jaga 7 anggota, jaga mata, jaga tangan, jaga kaki. Tak jaga lagi hak tu, jangan hidup sedar. Mati boleh kejam mata rapat, jangan sedar. Dosa lagi tu, duduk taga dosa lagi. Nampak? Ya nah? Syariat, dia panggil 3 tu syariat. Kewajipan kita. Bila sempurna 3 ni, dia panggil makrifat, mengenal. Tapi makrifat ammah. Tariqah, apa dia tariqah? Jalan. Jalan. Hak 3 ni kena reti dululah. Sempurna molek syariat ni, kita pergi kepada tariqah. Pergi kepada jalan, nak lebih lagi. Mungkin ni hak orang awam ke? Ni hak orang awam. Padahal dah. Dari segi kewajipan cukup dah. Lepas dah kita daripada dosa bila ada syariat. Kemudian kita pergi kepada tariqah. Masuk kepada tariqah. Dalam tariqah ni, dia ada amalan-amalan untuk naik darjat. Tu ada tariqah Qadiriyah, tariqah Muhammadiyah, tariqah Ahmadiyah, Idrisiyah, atau banyak tariqah pula. Tariqah ni jalan untuk kita nak naik darjat pula. Di dalam tariqah ni ada mursyid dia, pembimbing dia. Mursyid tu pula ada syarat pula. Mursyid tariqah. Mursyid tu mesti orang sekurang-kurang mesti kena alim ilmu syariat. Jangan mursyid pun tak tekan ilmu fardu ain. Tu bukan mursyid petari lagi. Tak tekan akidah, fiqh, tasawuf. Padahal ni syariat. Tiba-tiba masuk tariqah dia suruh zikir, zikir paksa. Akidah, fiqh, tasawuf tak tahu mana, tak tekan. Kalau betul-betul mursyid, kita pergi nak masuk tariqah, dia akan tanya akidah, fiqh, tasawuf lagu mana. Kalau betul mursyid, dia akan tekan akidah, fiqh, tasawuf. Bukan kata masuk tariqah pakai suruh zikir lalu. Tu tidak mursyid petari lagi. Guru tariqah mesti guru mursyid, sebab dia nak bimbing kita. Lepas tu bila selesai akidah, fiqh, tasawuf tu kan, dia pun beri apa ni, zikir-zikir. Aku nak baca zikir tariqah ni banyak lah. Zikir Allah berapa? Puluh ribu. Guana parut nak membersihkan. Tariqah nak membersihkan daripada 2, aghyar dengan akdar. Tujuan tariqah
membersihkan daripada aghyar, daripada akdar. Aghyar selain daripada Allah. Kita walaupun kita reti dah akidah reti dah semua daripada Allah, tapi dalam hati kita banyak lagi masuk makhluk. Nah, tu tak ada masalah, dia tidak menjejaskan iman. Kita yakin semua daripada Allah. Tiba-tiba berlaku satu peristiwa yang kita tidak berkenal, satu musibah, kita lupa daripada Allah. Pegangnya kemah, semua daripada Allah. Tiba-tiba doktor kata ngesah, demo ni ada sakit sekian-sekian, 3 bulan lagi mati. Contohlah, doktor itu kecek depan kita gitu. Tak kira doktor panggil sakit demo 3 bulan lagi, tak ada. Dia goyak anak beranak lah biasanya. Tengok molek lah tu, pasal kali ikut ngaji gak 3 bulan lagi lah tu. Kita pun tahu ni gak jadi berasa serba tak kena lah. Padahal yakin dah dalam ilmu akidah semua daripada Allah. Tapi berasa mari tu tak ada masalah, sebab pegangnya kita kemah dah. Cuma darjat kita orang awam begitulah, terlupa daripada Allah, terlupa. Tak ada gapo, kita orang awam memang lagu tu lah. Jadi dalam tariqah dia buat aghyar, buat selain Allah, nak suruh ingat kepada Allah semata-mata. Dia nak latih kita. Nama pun tariqah, jalan nak menaik darjat. Buat aghyar, buat akdar, buat benda-benda cemat, sifat-sifat tercela nak buat. Kita ngaji dalam tasawuf, kenalah sifat deki, sifat takabur. Tapi nak buat payah. Nak buat tu payah. Sifat takabur, walaupun ngaji ni sifat takabur, tapi nak buat tu payah. Duduk ala tariqah dia latih lah. Latih dengan zikirnya, dengan bersuluknya. Dalam sebulan dia suruh duduk sore, boleh seminggu. Setengah tariqah ni dia ada tempat suluk dia. Tempat suluk biasa dalam kawasan-kawasan hutan, kawasan-kawasan sunyi. Dia buat rumah kita pergi duduk sore seminggu, situ duduk zikir supaya teringat kepada hak lain. Dia nak latih. Lepas tu pergi kerja apa biasa pula, bulan depan mari pula. Tu tariqah. Tapi guru yang nak membimbing tu mesti guru mursyid. Syariat mesti selesai dulu. Ni kalau nak masuk tariqah, syariat tak tahu mana. Lepas tu mula masuk tariqah, jadi punuh jane ambil licin. Tok guru dia pun tok bukan tok guru mursyid, suruh zikir 10,000. Bob zikir 10,000, duk kata kok dia pula. Ngaku 10,000. Pok demo ni banyak sangat aghyar dia tu. Kalau sangat kerja dunia, tengok kawan ni 10,000 punuh pula. Pasal apa? Syariat tak ada. Adalah sajalah. Syariat tak ada tadi. Logat masuk tariqah. Boleh pula guru yang tidak mursyid. Guru mursyid dia ketika syariat pertama sekali. Dia bab akidah dia lain. Dia bab akidah duduk di syariat tadi. Batu kata kena selesai molek ni baru masuk tariqah. Tariqah ni dia mesti berakidah dengan akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah lah, ahli sunnah wal jamaah. Selain daripada tu tidak mursyid petai lagi. Memang kena tinggal tariqah tapi berfahami Mu'tazilah misalnya. Ni tidak mursyid petai lagi lah, sebab syariat dia tinggal. Akidah tu kan masuk dalam bahagian syariat. Tiba-tiba fahami Mu'tazilah. Jabariyah Tuhan berlaku. Sakit pun hak Tuhan berlaku. Tak sedut cara kau obat-obat lah. Hak ni Jabariyah ni, bukan ahli sunnah. Ahli sunnah kan tidak menafi ikhtiar usaha kan. Telah dah obat. Tiba-tiba kita masuk tariqah, tok guru tu besar. Ingat semua daripada Allah.
Sakit jangan duk cari obat, cari Allah. Jabariyah ni menafikan ikhtiar usaha, akidah selera. Bukan ahli sunnah wal jamaah. Maka tariqah dia sesak peti hari lagi. Syarat guru tariqah ni betul ingatlah, ada belah-belah lah. Syarat guru tariqah ni, mursyid tariqah. Tu sesak peti hari lagi tu. Dia mesti akidah ahli sunnah, tapi akidah tu duduk bahagian syariat lah. Dia bukan bahagian tariqah. Nampak? Duduk ada tariqah, dia pun latih diri kita. Dia latih. Kemudian hakikah pula. Beralih kepada hakikah. Hakikah ni yang sebenar. Yang sebenar. Ni perbincangan hakikat ni. Kalau kita agak seumpama kita Durun Nafis, kitab hikam, itu perbincangannya hakikah. Dalam hikam tu dia ada syariat tapi sikit sangat. Dia tu kitab hakikah, dia bukan kitab akidah. Dia silap kalau orang nak ngaji akidah, nak ngaji syariat, dia pergi buka kitab hikam. Salah. Hikam Ibnu Athaillah, hikam Ibnu Abi Madian. Kitab hakikah. Nak ngaji ilmu hakikah ajalah tu kitab dia. Tapi syariat kena lesahlah. Dia banyak jadi sesak ni, syariat tak lesah, dia terus pergi kepada kitab hakikah. Kitab hakikah ni dia cara hak sebenar. Cara hak sebenar. Misalnya dalam kitab hakikah ni ikhtiar usaha pun dia tak ada. Tapi dia bukan Jabariyah. Kenapa? Jabariyah ikhtiar usaha ni dia tolak petai, dia beriktikad, dia meyakini ikhtiar usaha ni tak ada. Tu Jabariyah. Faham Jabariyah? Itu sesat. Dalam kitab-kitab hakikah pun kalau kita tengok, seolah-olah dia tak ada ikhtiar usaha. Dia suruh redha, jadi gapo-gapo pun suruh redha, tapi dia bukan Jabariyah. Jabariyah dia tolak pada pegangnya hakikah, orang-orang hakikat. Dia tidak nampak selain daripada Allah. Allah Ta'ala anugerah kepada dia, hati dia ni hanya nampak Allah semata. Obat pun tak ada nampak pun. Dia bila sakit pun terus Allah Ta'ala selalu. Obat pun tak makan. Bapa dia tak nampak. Allah Ta'ala penuh ke hati dia dengan Allah. Minallah ilallah billah. Daripada Allah kepada Allah, dengan Allah. Semata-mata Allah, semata-mata. Sakit minallah, daripada Allah. Perlu hatta ilallah, kepada Allah. Bila sakit lagu mana? Cari Allah. Kita ni lillah, kerana Allah. Hati dia terpenuh dengan Allah sehingga dia tak nampak obat. Jabariyah tadi dia memang tolak obat, tolak ikhtiar usaha. Tak boleh berikhtiar, berusaha serah kepada Allah. Padahal dia nampak ada ikhtiar. Nampak. Ahli sunnah wal jamaah kena berikhtiar. Dia nampak ikhtiar usaha tapi dia tolak pada pegangnya dia. Tak boleh berikhtiar, tak boleh berusaha. Bagi Allah Ta'ala menetap belakang dia. Demon ni dia tenggelam dalam kecintaan dia kepada Allah. Orang-orang hakikah, Allah Ta'ala anugerah dia tenggelam dalam kecintaan kepada Allah. Tak nampak. Tak nampak gapo dah Allah semata-mata. Nampak dah beza dia dengan Jabariyah. Jabariyah pegangnya. Demon ni anugerah Allah. Dia kalau dia khabar sekalipun dia tak tolak ikhtiar usaha. Sebab syariat dia betul tadi. Syariat dia ahli sunnah wal jamaah. Nampak? Ahli sunnah jamaah tak menafikan ikhtiar dan usaha. Kalau dia meniak khabar molek, dia tak menafikan ikhtiar usaha. Kena terlepas. Cuma kain dia Allah Ta'ala anugerah tu penuh dengan kecintaan kepada Allah, tak apa obat-obat ke apa. Sayyidina Abu Bakar ketika dia sakit, sahabat mari
kami cari tabib dah. Kita cari doktor dah. Nah, perobat sakit ni. Orang tak perlu dia kata. Doktor mari tengok dah. Doktor kata boleh berlaku. Doktor mana? Allah Ta'ala. Abu Bakar. Doktor mari tengok dah. Comel berlaku. Fa'al doktor kata kan tu. Dia asas gitu. Kalau panggil tabib, dia kata tak apa, doktor mari tengok dah. Sahabat tanya, lepas tu doktor kata mana? Fa'alul lima yurid. Dia buat apa yang dia kehendaki. Firman siapa tu? Firman Allah tu. Nah, doktor mari tengok dah. Dia kata dia buat apa dia kehendaki. Allah Ta'ala. Tak perlu cari doktor dah. Lepas tu dia fana, dia tenggelam dalam kecintaan kepada Allah. Dia tidak menafi ikhtiar usaha. Kalau dia khabar molek ke, suruh berikhtiar, suruh berusaha. Jabar ya tolak peti hari pada pegangnya. Tu kitab-kitab haqiqah. Nah, banyak lagi lah perbincangan haqiqah. Tapi syariat mesti kemah. Dia jadi sesak ni, syariat dia tak kemah, dia terus terjun kepada kitab haqiqah. Ni ya jadi orang dia kecek dalam TV pun ada, dalam radio pun ada, faham pasal ni, dalam YouTube belana kona. Nah, dia kecek gapo? Jadi gapo-gapo kena ingat Allah. Dia pun buat contoh. Ni ada lah YouTube ni ada. Ni contoh sebenar ni. Ya. Dia kata kalau bini masak, bini pun ide makan ni. Kita pun ambil makan, oh sedap bini hamba masak. Syirik dia kata. Syirik dia ya. Pasal apa? Dia sebenar buat sedap Allah. Tiba-tiba dia kata bini dia masak sedap. Sebenar Allah dah wis sedap. Dia kata sedap bini hamba masak sedap makan ni. Syirik dia. Nampak? Sebenar pada pegangnya tak ada masalah ke? Kita kecek gitu. Nah, sandar kepada makhluk dipanggil isnad majazi. Hak Allah semata-mata tu hakikah. Hak tu anugerah Allah Ta'ala. Kita tak boleh buat belakang. Tak boleh nak belakang. Kita nak nyama Allah. Tak boleh. Hak tu anugerah Allah. Tu hebui kepada orang-orang dia pilih. Kita tak boleh nyama jadi tok wali gitu. Kita orang awam buat cara orang awam. Kecek supaya biasa, kecek isnad majazi, pegangnya semua daripada Allah. Kecek tak ada masalah, ikhtiar usaha. Orang mari sekeh pun tak apa, perbuatan Allah dia kata. Dia nampak dia mari jalan ni pun Allah Ta'ala gerak ke. Dia tangan dia boleh hakak kena kepala kita pun Allah Ta'ala gerak ke. Nah, maka perbuatan Allah nak marah ke apa? Tu hak hakikah. Anugerah Allah, nyama tak boleh. Kita orang awam pergi nyama. Pergi tiru hak tu wali ni. Orang mari tarik lengok tak apa, Allah buat. Makan Allah menggerak ke tangan, masuk dalam mulut makan. Allah semata nyama. Bukan hak Allah Ta'ala anugerah ni nyama ni. Nyama haram. Nyama gitu takut-takut lama-lama jadi jabariyah. Allah ngelas sekali tak ada ikhtiar usaha. Semua Allah Ta'ala jatuh jabariyah pula. Asal nak nyama jadi tok wali. Nampak tak? Hak tok wali ni anugerah Allah. Nampak? Asal nak nyama lah. Itu hakikah. Orang duduk dalam hakikah, Allah Ta'ala pun akak dia dapat pemahami hakikah tu meresap dalam hati dia. Dia dapat makrifat. Tapi makrifat khasah, makrifatul awliya, makrifat ia khusus, makrifat para wali. Kita wali bukan. Maka kita tak sabarlah situ. Kita hanya duduk pada makrifat ammah, orang awam tadi, syariat tadi. Nah, tu saja yang agama tekir kita suruh siapa situ ya, makrifat ammah. Tak suruh siapa pada makrifat khasah. Kecuali tu hakak jadi wali. Itu lain lah. Nampak tak? Tu dah. Yang dia tukar kena wilto molek berarti molek. Ni banyak benar biasa lagu ni. Nah, tukar tak tahu mana lalu. Nah,
diperbincangi hakikat, tiba-tiba bicara dalam syariat. Kita makrifat ammah ni, hak kita kena ingat semua apa dia? Ingat hukum. Pegangnya kita pegang Allah Ta'ala semata-mata. Tapi dari segi ingat, kena ingat hukum. Nak makan nasi, ingat nasi dari segi hukum, boleh makan ke tak boleh makan, sumber mari mana, beli dengan peti halal ke peti haram, nak makan kena baca bismillah. Nak gerak, nak tubik daripada rumah, ingat hukum. Tubik ni adakah perjalanannya dibenar syarak atau dilarang oleh syarak? Syarak benar, akhir boleh tubik. Tubik mata kena jaga, syarak suruh jaga, jangan tengok benda dilarang oleh syarak. Itu ya kita kena ingat. Kita makrifat ammah. Kita orang awam. Wali ingat Allah semata-mata, maksiat pun tak ada ingat. So kena buat maksiat, ingat kepada maksiat pun tak ada. Dah Allah Ta'ala semata. Tu wali. Tiba-tiba kita nak nyamar jadi tok wali. Lakah turun rumah, Allah, Allah, tengok lembu, Allah, tengok orang, Allah. Nak nyamar jadi tok wali. Tukar tepat. Zalim lah dia panggil. Zalim ni wad'u syai', meletakkan sesuatu fi ghairi mahalli, pada lain daripada tepatnya. Itulah syirik. Kita makrifat, kita orang awam, syirik zalim. Kita orang awam tiba-tiba ginyama jadi wali. Zalim lah dia panggil. Nampak? Itu syariat, tariqah tadi, hakikat, makrifat. Makrifat ammah ada, makrifat khassah, makrifat awliya ada. Kita duduk makrifat ammah pemuja dah, tak kena duk nyamar jadi tok wali lah. Ni nak jadi tok wali semacam. Syariat pun tak tahu mana lo. Tok wali ni orang yang telah selesai syariat dia, selesai habis comel molek tu. Allah Ta'ala pun akak darjat dia jadi wali. Kita mata pun tak boleh jaga. Mata pun tak boleh jaga. Kalau orang jatuh ada telefon, ada TikTok tu kan. Tahu tak TikTok? Dalam TikTok segala mak neko ada. Nak tengok ke telefon tu lelaki tu. Jangan duk buka lah. Tu hak dia. Tapi kena besar-besar. Orang tak seduk bubuh lah TikTok ada telefon tu. Barang maksiat saja. Teno duk jogetnya, ngetok tutup auratnya. Untuk belek tu boleh puasa pun duk belek tu kering. Belek TikTok. Tu dia. Yalah. Yalah molek ada juga. Mohon karuk pun banyak. Karuk pun banyak. Takut jadi hak karuk tu dah. Tu dah. Takut jadi hak karuk. Kalau orang salah di pihak hakikat ni, dia mudah syirik dah. Dia tak faham syariat je. Dia mudah mensyirik dah. Dia pisah tanya lah kadang-kadang. Minum air tadi, siapa dia? Hilal dahaga. Allah. Mari kita masa minum tu, mari kita ingat Allah hilal dahaga. Tak mari. Syirik dia. Dia mari syirik. Allah hilal dahaga sebenarnya dia mudah ingat ku air. Syirik. Syirik gapo dari segi syariat? Bukan syirik. Orang kata kena ingat semua makrifat awliya. Kawai bukan tu wali. Nak dia gitu. Mung bukan tu wali. Menyamar tu wali tak ada cara hau gitu. Apa muduk korek hakunya. Memanglah orang hakikat saja ni dia mudah mensyirikkan orang. Sikit-sikit syirik. Dia bukan sekadar baru belajar, dia salah belajar. Salah belajar.
Ha. Dia dari segi pegangnya kita ada dah. Nah, Allah Ta'ala yang melakukan segala sesuatu, dia yang menghilangkan dahaga, dia yang menggerakkan boleh minum air, segala gerak diam daripada Allah ada dah jadi pegangnya kita. Kemah dah kat tu. Pas kita ambil air, nah, demo pajak ingat kata Allah menghilangkan dahaga gini. Hak tu latih nak ingat ya. Nah, sekadar nak latih saja-saja. Nah, wajib tu tidak. Hak kata kena ingat betul ni hak makrifat aulia tadi. Tiba-tiba pergi tekil orang awam. Salah. Bukan mursyid ni demo ni. Apa pergi tekil orang awam? Nah, minum air kita kena ingat ni Allah Ta'ala yang memberi ilai daga. Allah Ta'ala menggerakkan kita boleh bubuh air dalam mulut, air boleh masuk dalam perut kita, gerak-geri daripada Allah. Kena ingat apa dia mau tekil orang awam? Nah, hak tu makrifat kelas Datuk Wali tu. Tiba-tiba pergi tekil orang awam. Orang awam bukan kena ingat situ, dia kena ingat hukum. Nak minum air ingat hukum. Boleh puasa ni apa minum air tengah hari ni. Ni dah ingat hukum ya. Letak sesuatu bukan pada tempat. Nah, itu bukan mursyid petai lagi. Ya. Gana-gana. Jumpa memang banyak lah. Jumpa tu jangan duk turut lah pasal lagu tu hak nyamar tu. Jangan duk turut lah. Kalau sekadar untuk latih apa latih. Latih kita makan juga ingat Allah Ta'ala wi kenyek. Latih lah untuk latih jiwa, untuk kemah hak akidah tak ada dah tapi latih. Tu tak ada masalah. Tapi nak anggap benda tu sebagai wajib, benda tu sebagai disyariatkan lagu tu, tu salah. Ya ke? Nak akhir baca selawat tak boleh. Pasal seolah Nabi yang menyembuh gitu. Tu ya banyak selerok molek tu. Dari segi syariat Allah Ta'ala menyembuh dah pelik apa. Selawat ke apa semua tu sebagai obat dia. Sebagai ubat, sebagai mengambil keberkatan, tabarruk, mengambil berkat. Bismillah apa tu mengambil berkat. Selawat mengambil berkat. Ada seolah Nabi pula menyembuhkan. Apa akidah kemahadah ke? Apa Nabi menyembuhnya? Allah lah menyembuh. Kemahadah ke akidah kita? Kalau dia kata gitu, jadi bahaya alik dia tu bukan bahaya alik orang. Bapa dia mau takut pergi Nabi menyembuh. Dia mau ada pergi lagu tu ke? Nah, kawin kemah molek dah pergi Allah menyembuh. Dia mau kawin selawat, wa ambil berkat, tabarruk dia panggil. Apa ya dia mau jadi takut takut kata Nabi menyembuhnya. Perginya dia mau lagu tu ke kan? Perginya kawin kemah dah. Tu alik dia tak ngaji gitu cap pegau abiliki tahun mana. Nah, benda tidak syirik pergi bubuh syirik. Ya. Selawat syifa tu syirik pula. Tadi obat tu, ni selawat tu sendiri syirik dah. Macam-macam peseng lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Allah selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tu tibbil qulub, penawar hati, wa dawaiha, dia obat hati. Syirik kata gitu. Pegangnya kita yang memberi sembuh Allah. Nabi penawar hati, pengubat hati. Tu ke bahasa kiasan, isnad majazi. Tak ada masalah lah. Tanggil we tak apa pula. Royak ke gawe dia, royak ke bini dia, engkau lah permata hatiku, pengubat jiwaku. Tak apa. Beroyak ke Nabi jadi syirik gitu. Tu kita faham bahasa selerok di segi bahasa lagi tu.
Bahasa kiasa ke. Nah, orang gila gawe demi engkau lautan api akan kurdo. Padahal kena meceh pun. Nah, tapi kat bahasa kiasa ke. Nama pun kiasan. Ada berlaku lah. Nama pun kiasan. Tu selerok dari segi bahasa lagi. Kalau kata selawat syifa tu syirik, tu selerok dari segi bahasa lagi. Okey, tak boleh royak Nabi pengubat hati. Hakikat yang mengubati Allah Ta'ala. Cuma mengingati Nabi tu menjadi sebab bagi line hati kita. Selawat ke Nabi jadi sebab bagi tenang hati kita. Kita katalah Nabi tu pengubat hati, tapi atas dasar isnad majazi sahaja. Hakikat Allah Ta'ala berlaku. Syirik itu. Syirik juga. Tak boleh kecek gitu. Kita pun sebut anak kita tu permata hati. Jodoh lah tu. Dia memberi tenang hakikat Allah Ta'ala, tapi tengok ke anak jadi tenang. Gitulah. Tu isnad majazi. Dia syariat tak kemah ni dia mari berlaku. Jangan pelik lah orang ngaji tinggi, orang sahu-sahu masuk TV semua pun bawa faham lagu ni, jangan duk pelik. Jangan duk pelik sebab syariat tak kemah. Kau jadi sahu gapo tu kih TV dua masuk, kih kecek sedak, tu dia jadi sahu. Kena letak molek dah tempat dia tu. Dia jadi sahu ni apa TV panggil semua. Dia jadi sahu. Lepas tu dia jadi macam-macam gelar tu sebab dia ngaji. Masuk you pak sambung lagi dapat gelar profesor ke doktor ke gapo ke, tu sebab dia ngaji. Tapi kalau syariat tak kemah, dia tak nanti profesor, tak nanti doktor, nak selerok ni. Kalau syariat tak kemah, kamu biasa sebut sebelum ni, kalau Indonesia waktu big senarai ketua teroris, ketua pengganah kalau ada di Indonesia. Kalau agama Islam lah, pengganah atas nama agama. Dulu kita di Malaysia ada JI, Jemaah Islami. Ingat tak? Pengganah ya. Gi apa? Serbu kem askar, curi senjata tu. Jemaah Islami JI kan dulu. Dia ginilah Profesor di Indonesia pengganah. Indonesia waktu big senarai ketua dia. Ramailah senarai tu. Semua kelas profesor, kelas doktor. Ketua dia tu. Mana orang ngaji tinggi. Ngaji tinggi tu pula bukan profesor bahagian mekanik ke bahagian engineering tu. Profesor ngaji agama. Bidek agama, Profesor Usuluddin, Doktor usul fikih. Tapi jadi ketua pengganah. Ketua pengganah. Jadi tak pelik benda tu. Apa boleh jadi ketua pengganah kalau dia ngaji tinggi? Dah ngaji ni ngaji, sama belajar tinggilah. Tapi syariat tak kemah. Tidak. Sebab tu dalam tradisi ilmu Islam ni, turas Islami ni, yang mengiktiraf seseorang adalah ulama juga. Ulama mengiktiraf ulama. Itu tradisi dia. Ulama-ulama lain mari iktiraf, kata orang ni orang alim sungguh. Hak iktiraf siapa? Ulama. Anak murid iktiraf tak jadi. Tok guru kawin alim. Dia mau tahu mana tok guru demo alim, demo pun tak alim. Dia boleh kata tok guru alim tu, dia mau nak kenal orang alim tu, ciri-ciri orang alim. Dia mau kenal alim dululah, baru dia mau tahu lagu ni orang alim. Ni kita tak alim lagi, kita nak kata tok guru kita alim, kita tahu mana? Kita pun tak alim lagi. Tok alim lain, akid iktiraf dia mau ni alim. Orang alim juga royak pergi ngaji dengan demo tu cerdik tu. Supaya mula baba mak dia pondok Betaili duk ngaji dengan Ayasin Pasir Tumbuh. Ayasin lah kata silap pengasas Pasir Tumbuh tu. Dia duk ngaji. Baba mak dia ni pun pergi buka pondok Betaili. Ayasin iktiraf ke ilmu demo ni, dia anak ngaji dengan baba mak dia ni. Dua orang anak dia gertok ngaji dengan bapa mak dia. Kalau kira dia ni buka pondok Pasir Tumbuh. Pada tak situ lah anak dia.
Tapi dia nak royak dia iktiraf ke ilmu yang demo ni dia atas di apa mak dia pondok Taili. Letak anak dia situ ngaji ni, orang cerdik ni. Tu bagi jodoh orang alim sengerti. Ni anak murid duk akak. Oh ni tok guru besar, ni tok wali besar. Anak murid duk akak. Anak murid tak sama-sama tak erti juga. Sudah. Sebab syariat tak kemahlah belaka tu. Kalau syariat kemah dia tak jadi lagu tu. Kemah syariat molek dulu. Lepas tu siapa dapat makrifat ammah, makrifat orang awam, cara kita orang awam, reti akidah, reti fiqh, reti tasawuf, makrifat dah. Lepas ada dosa kita. Kebetulan ada rezeki Allah Taala mentakdirkan kita ni darjat tinggi lagi, maka masuk tariqah, naik pula kepada kitab-kitab hakikah, dapat meresapi ilmu hakikah tu, dapat makrifat khassah pula. Jadi tu wali pula. Tu dah. Tu pilihan anugerah Allah Taala lah tu. Tu. Yang ada nyama wali. Ni ada pula dalam internet ngaku boleh ilmu laduni. Tengok dalam internet. Ada. Kedah tu. Dia kata hamba tak belajar. Semua ni ilmu laduni. Hidup mengajar mana, tak mengajar jenis pembalasah gitu jugalah. Hamba tak belajar kitab-kitab apa ni, hamba tak belajar. Semua ni ilmu laduni berlaku. Ilmu laduni ni ilmu pemberian Allah. Min ladunna ilma, ilmu dari sisi kami. Sebab Nabi Khidir boleh tu. Dia pergi bunuh budak. Apa bunuh budak? Dia dapat ilmu daripada Allah. Budak ni besar jadi kafir, tarik mak ayah dia jadi kafir. Dia pun bunuh siap-siap budak ni, nanti dapat anak lain, anak tu soleh, mak ayah dia pun jadi soleh. Dia bunuh siap-siap. Tu ilmu dari sisi Allah. Tu. Ni hak Kedah tu, molek-molek, rakai video. Ni hamba tak belajar, semua ni ilmu laduni. Ada pula. Ni, biasa lagu tu. Tu dah. Ngaku-ngaku pula. Ngaku boleh laduni dan sebagainya. Sesat lah biasa lagu tu. Tu bukan ilmu laduni. Ilmu laduni tak ada dek dia nak ngaku lagu tu. Ya orang dia boleh sebenar ni tak ada nak ngaku pula. Tolak pula. Kalau jenis bangun pagi, kawan malah jumpa Lailatul Qadar malah. Yolah dah tu. Bagi nyamak dah tu. Orang yang boleh ngerti ni susu pula. Malah pelik sikit suasana malah dia mau tengok dah. Tahu tak berasa. Bangun lewat sikit tak malah. Gitu ya. Kau boleh ngerti ni. Kau tak alih tu. Tak alih ni kat reka juga. Bangun pukul 5, ya pukul 3. Padahal pukul 3 bangun kecing. Tidur mula pukul 5 tu baru bangun mayat. Apa dia tanya bangun berapa, pukul 3 malah. Padahal bangun kecing. Masa dia dah lah lagu tu. Tak ajak tidur pula tu. Tak nawak dia tak nawak. Bangun sungguh. Tu jumpa Lailatul Qadar malah. Takut-takutnya jumpa orang nama Lailatul Qadar. Ada juga. Itu syariat kena kemah molek lah. Kita duduk mengaji akidah fiqh tasawuf ni nak kemah syariat tu lah. Selesai molek dekat dapatlah makrifat ammah. Selesailah. Dinamakan mengenal Allah. Dia diperintahkan kita mengenal Allah. Kenal dah, tapi qadar orang awam, qadar kita okeylah. Muka kita bukan tok wali. Dah Allah Taala nak akad dia akad. Tapi nak jadi tok wali kan, mata tak jaga, telinga tak jaga lagi. Kita kenal kedudukan kita pada. Demikianlah menjadi runtuh agama apabila tidak ada asas dan tidak ada 5 tunjang yang tersebut. Asas tak ada, hak syariat ni tak ada. Hak semaya beg apa semua tetap kemah molek situ, tu rutuh agama peti hari lagi. Tak nanti belah mana nak rutuh agama ni.
Bukan rutuh agama dengan makna jadi kafir, bukan. Makna jatuh fasik lah, fasik dosa besar, tak mayat, tak zakat, dosa besar, bukan jadi kafir doh. Tak mayat, tak puasa ni rutuh dengan makna gitu. Atau mengingkari dengan lidahnya, jikalau dengan selera sekalipun, dengan gora sekalipun. Kalau dia mengingkari dengan lidah, pada zahir kan, kita menghukum pada zahir. Tiba-tiba dengan lidah kita dengar dia royak semaya tak wajib, puasa tak wajib. Tu pun kita kena tanya lagi, semaya hak mana tak wajib, terawih ke zuhur? Kena tanya lagi tu. Nak jatuh hukum pun. Maya terawih, terawih ya ledah lah, tak wajib pun. Cuma dia mau pergi kecek gitu depan orang tu apa? Dosa lah demo pasal menimbulkan fitnah. Dosa kecek gitu depan orang, gigi kedai kopi, maya tak wajib. Boleh kita tanya, demo tu kecek maya gapo tak wajib? Maya terawih apa ya? Maya terawih maya tak wajib, tapi dia mau kecek depan orang dosa besar pasal menimbulkan fitnah. Tak nak kapi lagi. Tapi kalau terang-terang maya 5 waktu tu lah tak wajib, dari segi hukum kapi. Tapi kita nak muayyan, nak menentukan satu orang ni kapi, tak boleh, bukan hak kita. Tu kerja itu qadi. Tapi perbuatan dia ni perbuatan kapi. Dia mau kena ngucap semula. Dia mau kapi ke tak, tu kawin tak boleh nak hukum. Tu kerja itu qadi. Bukan kerja yang kawin. Qadi hakim yang menjatuh hukum. Kalau tok qadi pak kita ni hak nikah kahwin itulah. Tok qadi. Tok qadi dalam ilmu fiqh ni hak menjatuhkan hukum. Hakim. Kalau mengingkari dengan lidah, tu jatuh kafir. Dan jikalau dengan selera sekalipun dia buat gora pada bahagian ia tidak boleh buat gora, istihza dia panggil. Selera-selera ni istihza. Walau dengan nyanyi sekalipun jatuh murtad. Tu kena ingat, nyanyi-nyanyi ni kadang-kadang jatuh murtad juga. Gimaya ko tak pedah apa maya. Nyanyi buat slogo jatuh murtad, kena ngucap semula. Syirik dak sebab dia percaya ke Allah. Kenapa? Dia percaya ke Allah semua daripada Allah. Cuma dia buat gora pada barang daruri, barang orang tahu belaka semaya berfaedah, tiba-tiba dia kata maya tidak berfaedah. Dia buat gora tu jatuh murtad. Kan? Kau belakang jatuh murtad. Walau dengan belakang sekalipun. Drama-drama arti-arti duduk belakang jadi murtad kau, jadi duduk hina agama kau. Tu jatuh murtad tu. Tu dah. Oh dia kata sebagai pengajar pergi ngaji, tak nak buat drama. Nak pengajar gaponyo. Apa buat drama, pengajar pergi ngaji lah. Dengan slogan sekali. Kalau benda hak tidak daruri tak apa, benda hak jari orang faham, kena ngaji mendalam baru faham. Tiba-tiba dia buat gora bagi tu. Buat gora sebab tak tahu, jari orang tahu masalah hak halu-halu. Tu tak sampai jatuh murtad. Tapi kalau supaya maya ni ada kelebihan, maya ada pahala, duduk masjid ada pahala, bagi orang tahu berlaku. Tiba-tiba dia buat gora. Puasa tak pedah kau ya. Dia buat gora selera, jatuh murtad. Syirik dak lah. Murtad kena ngucap semula. Pada situ wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bermula iman itu percaya hati seseorang. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.